Obesiti adalah keadaan di mana proses pengumpulan dan penyimpanan jumlah lemak secara berlebihan di dalam tubuh badan manusia. Selain itu, berlebihan berat badan akibat daripada tabiat pengambilan makanan yang berkalori tinggi. Obesiti ialah faktor risiko utama bagi beberapa penyakit kronik seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, strok, masalah kesihatan mental, darah tinggi dan sebagainya. Pada masa yang sama, obesiti boleh menjejaskan kesihatan seseorang individu itu dan ada kalanya boleh membawa maut. Siapakah yang tergolong dalam obesiti ini? Yang pertama, manusia yang mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 2 kali lebih berat berbanding ukuran ideal. Yang kedua, seseorang individu yang mencatatkan nilai BMI 25.7 dan ke atas. Yang ketiga, individu yang gagal mengekalkan berat badan yang sihat dalam jangka masa panjang walaupun mengikut diet yang disarankan oleh pakar perubatan. And in this silence, baby, let me Obesiti ialah keadaan di mana tubuh badan seseorang yang mengalami pengumpulan lemak yang tidak normal di tisu adipos sehingga menyebabkan kesihatan seseorang itu terjejas dan merosot akibat daripada perubahan tingkah laku dan perubahan persekitaran yang menyebabkan mereka ini mengalami masalah obesiti. Menurut Guidelines Obesity dan Management 2004, obesiti ialah kadar lemak yang berlebihan yang mempunyai ukuran yang berbeza antara lelaki dan wanita. Sebanyak 25% lebihan lemak yang diperolehi daripada tubuh badan lelaki, manakala wanita pula 35%. Hal ini berlaku kerana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka mengalami masalah obesiti, iaitu kurang bersenam, masalah gaya hidup yang tidak sihat serta pemakanan yang diamalkan tidak sihat dan sebagainya. Metodologi. Hasil kajian kami ini adalah bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kaedah tinjauan dilakukan dengan menggunakan satu set soal selidik di mana ia dilaksanakan bagi mendapatkan maklumat daripada semua golongan masyarakat terhadap masalah obesiti yang dapat menjejaskan kesihatan mental. Soalan-soalan selidik ini mengandungi 12 soalan yang terkandung daripada 2 bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Setiap bahagian soal selidik ini menggunakan skala Likert 5 mata iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sampel kajian untuk mendapatkan maklumat telah dipilih selama 50 orang yang terdiri daripada semua golongan masyarakat di Malaysia. Pengkaji juga telah mengedarkan pautan untuk soalan selidik ini melalui sosial media seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Seterusnya, kita beralih kepada dapatan kajian yang pertama ialah data jantina. Responden yang terdiri pada 50 orang. Terdapat 92% bersamaan 46 orang perempuan, manakala selebihnya 8% terdiri pada 4 orang responden lelaki. Dari aspek umur responden pula, seramai 78% bersamaan 39 orang yang berumur 21 hingga 29 tahun. Manakala 18% iaitu 9 orang merupakan responden yang berumur 20 tahun ke bawah. Manakala bagi responden umur 30 hingga 39 tahun memperoleh 2% bersamaan dengan 1 orang responden. Akhir sekali bagi responden yang berumur 40 tahun ke atas juga memperoleh 2% bersamaan 1 responden. Peratusan ditunjukkan seperti di dalam catatan berikut. Baiklah, mengenai data aspek ketinggian responden pula, peratusan yang paling tinggi ialah ketinggian 160 cm sebanyak 12% yang mewakili 6 responden. Ketinggian 162 dan 165 cm pula terdiri pada 10% yang bersamaan 5 orang responden. Seterusnya, bagi ketinggian 154 cm mempunyai 4 responden yang bersamaan dengan 8%. Ketinggian bagi 150 cm, 155 cm, 156 cm, 164 cm dan 169 cm terdiri pada 3 responden bersamaan 6%. Ketinggian 153 cm, 161 cm
cm dan 172 cm bersamaan dengan 4% yang terdiri pada 2 orang responden bagi setiap ketinggian itu. Ketinggian yang lain mempunyai hanya 2% sahaja yang mewakili 1 orang responden bagi setiap ketinggian berikut. Peratusan telah ditunjukkan seperti di dalam graf berikut. Seterusnya, data responden berat yang dikumpul melalui data soal slidik. Berat yang paling banyak ialah 55 kg dan 60 kg iaitu terdiri pada 8% bersamaan 4 responden. Kemudiannya, berat 40 kg, 50 kg, 61 kg dan 80 kg mewakili 6% bersamaan dengan 3 orang bagi setiap berat berikut. Berat 40 kg, 48 kg, 52 kg, 62 kg, 63 kg, 73 dan 83 kg daripada 4% yang bersamaan dengan 2 orang bagi setiap berat berikut. Manakala berat yang lain hanya mewakili 1 orang sahaja yang bersamaan dengan 2% bagi setiap berat berikut. Tetapan ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya masyarakat Malaysia setuju dengan kenyataan bahawa obesiti mampu menjejaskan mental seseorang individu. Soalan ini telah mencatatkan peratusan setuju sebanyak 98% bersamaan 49 responden. Manakala yang tidak bersetuju hanyalah 2% bersamaan 1 orang responden. Secara keseluruhannya, masyarakat Malaysia bersetuju dengan kenyataan obesiti menjejaskan kesejahteraan seseorang individu. Hal ini dapat dilihat melalui data yang telah dikumpul mencatat persetujuan yang tinggi oleh responden sebanyak 98% bersamaan 49 responden, manakala yang tidak bersetuju hanyalah 2% bersamaan seorang responden. Berdasarkan jadual 1 yang merangkumi komponen pengetahuan umum berkaitan dengan punca obesiti menjejaskan kesihatan mental. Ia menunjukkan bahawa masyarakat berpuas hati dan bersetuju bahawa obesiti punca kepada masalah mental individu. Hal ini kerana secara keseluruhannya soalan yang diberikan kepada masyarakat dalam soal sidik menunjukkan skala Likert setuju yang mencatatkan peratusan yang paling tinggi. Antara soalannya ialah soalan 1 dan soalan 6 sebanyak 54% bersamaan 27 orang yang telah bersetuju. Soalan 9 hingga 50% bersamaan dengan 25 orang. Soalan yang ketiga 48% bersamaan 24 orang. Seterusnya persoalan yang mendapat skala Likert sangat setuju pula daripada soalan 2 48% bersamaan dengan 24 orang. Soalan 4 62% bersamaan 31 orang. Soalan 7 52% bersamaan 26 orang. Soalan 8 46% bersamaan 23 orang. Kesemua skala Likert ini tidak setuju dan tidak pasti serta sangat tidak setuju menunjukkan tafsiran yang rendah kerana kesemua soalan mencatat peratusan kurang daripada 50%. Manakala soalan yang ke-10, responden telah memberi beberapa penerangan secara bertulis di mana dapat dilihat kebanyakan responden memberikan pandangan yang positif. Bagi soalan yang terakhir responden, masyarakat terhadap pernyataan individu obes layak untuk hidup atau tidak seperti individu yang berat badannya normal mendapat persetujuan yang tinggi oleh responden. Antara sebab-sebab yang dinyatakan oleh responden individu obes layak untuk hidup seperti individu yang normal ialah setiap individu mempunyai hak untuk menikmati keindahan alam tanpa ada sebarang halangan. Selain itu, manusia juga mempunyai hak untuk hidup seperti yang diinginkan kerana masalah obes dapat ditangani jika berjumpa dengan doktor dan amalkan cara pemakanan yang sihat dan ideal. Di samping itu, seseorang individu yang obes layak untuk hidup seperti orang yang normal kerana mereka juga mempunyai hati dan perasaan. Namun, terdapat juga responden yang kurang bersetuju dengan individu obes layak untuk hidup seperti orang lain. Hal ini demikian dikatakan kerana mereka menganggap bahawa individu yang obes ini sukar untuk menurunkan berat badan jika fizikal dan mentalnya tidak mampu. Disebabkan oleh itu, terdapat juga individu obes yang tidak yakin dengan kepercayaan dan kebolehan diri sendiri dan suka mengasingkan diri dengan individu yang lain.
Faktor-faktor yang membolehkan pengidap obesiti memperoleh masalah kesihatan mental. Faktor yang pertama ialah pengalaman diejek, kerana setiap individu yang obesiti ini akan menjadi sasaran ejekan daripada orang sekeliling disebabkan oleh bentuk badan dan berat. Selain itu, mereka juga sering menjadi mangsa buli seperti diancam atau diugut melalui irisan atau percakapan serta diganggu secara fizikal. Keadaan ini menyebabkan mereka ini mengasingkan diri dan menjauhkan diri daripada orang ramai. Kerana kurang keyakinan diri, malahan mereka ini sering menjadi mangsa dipinggirkan atau dipulau oleh orang ramai. Seterusnya ialah faktor obesiti seperti kurang melakukan aktiviti fizikal, mengambil makanan segera dan sebagainya menyebabkan berat badan semakin bertambah kerana pemakanan dan amalan gaya yang tidak sihat. Hal ini menyebabkan lemak-lemak menjadi semakin tepu dalam tubuh badan sehingga mengakibatkan mereka ini mengalami masalah kekurangan keyakinan diri, malahan tidak bercampur dengan orang ramai. Yang terakhir ialah faktor kekurangan keyakinan diri apabila berada di khalayak ramai ataupun apabila berada di tempat awam kerana mereka ini merasakan insecure ataupun kurang keyakinan diri dengan diri mereka. Hal ini berlaku kerana setiap pergerakan dan bentuk badan mereka sering menjadi perhatian oleh orang ramai. Seterusnya, kita lihat kepada bahagian cadangan langkah penyelesaian masalah obesiti agar tahap kesihatan mental sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Okey, yang pertama adalah kerap melakukan aktiviti fizikal seperti melakukan aktiviti senaman pada masa lapang. Bilangan jumlah lemak sama ada lemak tepu atau lemak tidak tepu yang terdapat dan terkumpul dalam badan bergantung kepada keseimbangan pengambilan dan penggunaan tenaga. Oleh itu, setiap individu disarankan untuk sentiasa melibatkan diri dan menyertai program yang melakukan aktiviti fizikal. Yang kedua pula adalah individu perlulah menjaga pengambilan kalori dan diet. Penjagaan pengambilan kalori dapat mengurangkan berat badan seseorang yang cuba untuk menguruskan diri. Individu obes dinasihati agar sentiasa mengambil pemakanan diet yang seimbang serta mengambil makanan yang kurang kalori seperti sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Akhir sekali, orang sekeliling juga berperanan penting dalam memberi sokongan moral kepada golongan yang menghadapi masalah obes agar mereka berasa yakin pada diri sendiri. Individu obes memerlukan sokongan daripada kenalan rapat seperti ahli keluarga dan rakan sebaya supaya kesihatan mental individu yang menghadapi masalah obesiti sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Secara keseluruhannya, masalah obesiti telah meninggalkan pelbagai kesan negatif kepada golongan obesiti. Selain itu, obesiti bukan sahaja mempengaruhi kesihatan kita, malah melibatkan paras rupa serta menyukarkan pergerakan harian. Oleh itu, diharapkan golongan obes ini hendaklah menanamkan intipati kesedaran dalam diri bagi membendung masalah obesiti ini. Akhir sekali, pemeriksaan BMI perlu dilakukan secara berkala dan sistematik bagi mengesan masalah obesiti pada peringkat awal dan langkah pencegahan perlu diambil. Disarankan, rakyat Malaysia perlulah mengamalkan pengambilan pemakanan yang sihat dan menjalani gaya hidup yang lebih aktif supaya kita bersama-sama membendung masalah obesiti di negara kita.